Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pembelajaran bagi mata pelajaran Maharat Al-Quran untuk tingkatan 5. Kita akan masuk terus pada Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, iaitu yang bertajuk biografi Imam Hamzah Al-Kufi. Dalam tajuk yang ke-6 ni kita akan cerita tentang biografi Imam Hamzah dan rawi dia. Kemudian kita akan cerita juga tentang manhaj Imam Hamzah dan rawi dia, secara ringkas. InsyaAllah kita tengok dulu. Okey. Tarjamatul Imam Hamzah Al-Kufi wa rawiyai. Biografi Imam Hamzah Al-Kufi dan rawi-rawi dia. Al-Imam Hamzah. Nama dia Hamzah bin Habib bin Umar Al-Kufi. Hamzah bin Habib bin Umar Al-Kufi. Nama dia. Kunyah dia Abu Umarah. Kunyah dia Abu Umarah. Tarikh al-milad. Tarikhul milad iaitu tarikh dia dilahirkan sanah 80 minal hijrah. Tahun 80 hijrah. Tahun 80 hijrah. Jadi Imam Hamzah ni dia sempatlah berjumpa dengan sahabat. Maka Imam Hamzah ini dikira sebagai generasi tabi'in sebab dijumpa dengan sahabat. Dia sezaman lah dengan imam-imam yang sebelum ni kita dah cerita lah. Imam Ibn Kathir, Imam Abu Amr, Imam Ibn Amir, Imam Ibn Amir yang dikatakan paling otai lah, paling tua lah di antara imam-imam qiraat ni. Di zaman itu di kalangan generasi tabi'in. Dan Imam Hamzah ni dia seorang yang sangat warak. Peribadi dia. Semua imam warak. Kan? Cumanya setiap imam ni dia ada kisah-kisah dia yang menarik untuk kita cerita lah. Untuk kita tahu dia punya kisah dia. Dia punya warak Imam Hamzah ni, dia tak ambil upah untuk mengajar Al-Quran. Antara kisah yang menarik tentang Imam Hamzah yang tak ambil upah ni, pernah satu ketika anak murid dia khatam baca dengan dia. Kemudian bagi upah dekat dia beberapa dirham. Ada riwayat kata bagi 1000 dirham. Ada riwayat kata dia tak sebut berapa nilai, cuma beberapa dirham dalam jumlah yang banyak. Kemudian Imam Hamzah dia pulangkan balik. Dan dia kata aku tak nak upah. Aku tak ambil upah. Aku cuma mengharapkan syurga je. Imam Hamzah. Kemudian kisah yang lain juga daripada anak murid dia, Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid, salah seorang daripada anak murid Imam Hamzah lah. Anak murid dia ramai lah Imam Hamzah ni. Di antaranya, dia cerita satu hari dia berjumpa dengan Imam Hamzah. Dan cuaca waktu tu panas terik. Sangat panas lah dia kata hari tu. Jadi ada riwayat kata Imam Hamzah berjumpa dengan dia dan minta air.
minta tolong ambilkan air. Kan? Ada riwayat kata dia sendiri yang anak murid dia sendiri yang offer pada Imam Hamzah air. Kan? Tapi Imam Hamzah tak minum sikit pun, seteguk pun dia tak minum. Rupa-rupanya Imam Hamzah kenal dia yang dia ni ada dalam majlis bacaan Al-Quran dengan Imam Hamzah ni lah. Dicam. Maksudnya dicam Jarir ni ada dalam majlis, ada dalam kelas bacaan Al-Quran dengan dia. Jadi anak murid dia. Jadi dia takut-takut. Dia takut-takut dia ambil air tu, minuman daripada Jarir ni, seolah-olah dia mengambil upah daripada anak murid dia. Jadi dia tak nak. Sekalipun air tu anak murid dia sendiri yang offer. Kan? Tapi dia punya warak tu, dia jaga tu sampai tahap macam tu sekali. Anak murid offer pun dia tak nak sebab dia takut. Dia takut sangat dia akan ambil upah daripada mengajar Al-Quran. Antara kisah lain juga, anak murid dia Husain bin Al-Ju'fi. Dia kata ada satu hari tu dia rasa Imam Hamzah ni terlalu haus. Terlalu haus. Tapi dia tahan untuk tidak minta siapa-siapa pun bawa air untuk dia lah. Untuk minum. Sebab apa? Sebab dia tak nak minum air daripada anak murid dia. Dia tak nak minum air yang anak murid dia bagi kat dia. Dia tak nak ambil jadikan tu sebagai upah lah, bagi dia. Bagi dia seolah-olah itu boleh jadi. Boleh jadi upah dia mengajar Al-Quran. Jadi dia tak nak lah. Macam sampai macam tu sekali lah. Kemudian Imam Hamzah ni anak murid dia ramai. Di antaranya adalah Sulaim bin Isa. Dan salah seorang juga anak murid dia adalah Imam Qiraat yang 7 juga, iaitu Imam Al-Kisai. Imam Kisai ni juga dia mengambil bacaan daripada Imam Hamzah. Anak murid Imam Hamzah juga lah. Kemudian tarikh al-wafat. Tarikh wafat pada tengok pada sanah sittin wa khamsin wa mi'ah. Sanah sittin wa khamsin wa mi'ah. Iaitu pada tahun 156 Hijrah. Jadi Imam Hamzah ni dia meninggal kira-kira umur dia 76 tahun. Umur dia 76 tahun lah dia meninggal tu. Jadi rawi dia yang terkenal, yang masyhur. Anak murid dia ramai. Dia punya anak murid dia yang best student lah. Sulaim bin Isa tu dia punya anak murid dia yang paling hebat lah. Anak murid yang paling hebat dalam banyak-banyak anak murid tu. Tapi yang masyhur, rawi dia yang masyhur 2 orang. Yang pertama Al-Imam Khalaf. Kita tengok nama Imam Khalaf. Nama dia Khalaf bin Hisham bin Al-Bazzar. Khalaf bin Hisham bin Al-Bazzar. Kunyah dia Abu Muhammad. Kunyah bagi Imam Khalaf adalah Abu Muhammad. Seterusnya Tarikhul Milad. Tarikhul Milad sanah 50 wa mi'ah. Sanah 50 wa mi'ah pada tahun 150 Hijrah. Diceritakan Imam Khalaf ni dia menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun.
Umur 10 tahun tu dia dah hafal Quran. Kecil lagi. Dan dia mula keluar untuk menuntut ilmu pada umur dia 13 tahun. Umur dia 13 tahun baru dia mula untuk menuntut ilmu. Jadi kita tengok sini, dia lahir pada tahun 150 Hijrah. Imam Hamzah wafat pada tahun 156 Hijrah. Dari segi tahun, dia hidup, dia maksudnya sebelum Imam Hamzah wafat tu, dia sempat lahir. Dia lahir ketika Imam Hamzah masih hidup. Tapi Imam Khalaf dia tak mengambil bacaan secara direct, secara terus dengan Imam Hamzah. Dia tak sempat. Umur dia kecil lagi. Dia lahir tahun 150 Hijrah tu, dia kecil lagi masa tu. Imam Hamzah wafat, meninggal pada 156 Hijrah tu. Khalaf kecil lagi masa tu. Jadi dia tak sempat mengambil bacaan dengan Imam Hamzah. Dia mengambil bacaan dengan anak murid Imam Hamzah, Sulaim bin Isa. Di antara best student lah Imam Hamzah, Sulaim bin Isa ni. Jadi dia mengambil bacaan daripada Sulaim bin Isa. Kalau tengok tu kan, Sulaim bin Isa ni adalah anak murid Imam Hamzah yang paling hebat, paling bagus bacaan dia. Tapi Imam Khalaf dia lebih masyhur dengan bacaan Imam Hamzah. Khalaf dia lebih masyhur dengan bacaan Imam Hamzah. Sebab itulah dia Imam Khalaf ni adalah terpilih untuk menjadi rawi bagi Imam Hamzah yang pertama. Sebab dia yang masyhur dengan bacaan Imam Hamzah ni. Seterusnya tengok tarikhul wafat. Dia meninggal pada sanah tis'in wa 20 wa 200. Pada tahun 229 Hijrah. Seterusnya rawi bagi Imam Hamzah yang kedua, Al-Imam Khalad. Nama dia Khalad bin Khalid Asy-Syaibani. Khalad bin Khalid Asy-Syaibani. Imam Khalad, dia punya kunyah dia adalah Abu Isa. Abu Isa. Imam Khalad dilahirkan pada sanah 30 wa 100, pada tahun 130 Hijrah. Kalau tengok pada tahun dia lahir dengan tahun Imam Hamzah meninggal tu, dia sempat jumpa. Dia lahir pada tahun 130 Hijrah. Imam Hamzah dia meninggal tahun 156 Hijrah. Tapi Imam Khalad juga tidak mengambil bacaan secara terus dengan Imam Hamzah ni. Dia tak ambil secara terus. Dia tak sempat jumpa. Dia juga mengambil bacaan daripada Sulaim bin Isa. Dia juga ambil bacaan daripada Sulaim juga. Sama macam Khalaf. Kemudian tarikh wafat. Imam Khalad dia meninggal pada sanah 20 wa 200. Pada tahun 220 Hijrah. Ini adalah secara ringkas biografi bagi Imam Hamzah dan rawinya. Seterusnya lepas ni kita tengok manhaj bagi Imam Hamzah dan rawi dia dalam qiraat. Manhaj Imam Hamzah. Yang pertama, babul basmalah. Bab basmalah. Kita nak cerita bab basmalah ni adalah bab basmalah di antara dua surah.
Cara Imam Hamzah dia membaca dua surah. Dia membaca sambung dua surah tu macam mana cara dia bacanya. Okey. Bukannya kita cerita pasal baca atau tak baca basmalah pada awal surah. Ni kita cerita di antara dua surah. Okey. Kita tengok manhaj Imam Hamzah bagi babul basmalah. Di antara bab basmalah di antara dua surah. Okey. قرأ الإمام الهمزة الكوفي بوصل آخر السورة بأول السورة التالية بدون بسملة بينهما. Imam Hamzah dia membaca dengan wasal pada akhir surah dengan awal surah yang selepasnya tanpa basmalah di antara keduanya. Iaitu Imam Hamzah bila dia membaca dua surah, dia akan membaca dengan wasal. Iaitu istilah wasal dalam bab basmalah ni adalah baca tanpa ada basmalah. Dia baca sambung tanpa ada basmalah. Itu istilah wasal. Jadi kena tahu istilah bagi bab basmalah ni. Dengan wasal. Bila kata wasal, iaitu dia baca sambung tanpa basmalah. Itu wasal. Contohnya, jika dia baca akhir surah Al-Kafirun dengan awal surah An-Nasr, dia akan baca wasal. Lakum dinukum waliyadini idza jaa nasrullahi wal fath. Lakum dinukum waliyadini idza jaa nasrullahi wal fath. Sebab Hamzah ada imalah pada kalimah jaa. Okey. Jadi dia baca wasal tu. Sebab apa? Sebab Imam Hamzah ni bagi dia satu Quran ni adalah satu surah. Satu Quran tu dia kira macam satu surah. Jadi bila dia baca sambung di antara beberapa surah, dia akan wasal tanpa basmalah. Okey. Tapi bila ibtidak, itu sepakat semua qura' dia akan baca basmalah. Tu tak ada isu lah dekat sini. Okey. Bab yang seterusnya, bab surati Ummul Quran. Bab surah Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Yang pertama, perkataan Maliki. Imam Hamzah dia akan baca dengan hazaf alif. Maliki. Maliki. Dia hazaf alif. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan as-sirat. As-sirat, Imam Hamzah dia akan baca ishmam sad dengan zai. Macam mana baca dia? Iaitu az-zirat. Az-zirat. Iaitu sebutan ishmam sad dengan zai ni adalah seolah-olah bunyi za orang ajam. Za, az-zirat. Bukan za fushah. Za fushah tu dia makhraj dia hujung lidah dengan hujung gigi atas kan. Tapi kalau za orang ajam ni dia lebih keras lagi bunyi dia kan. Zi, az-zirat. Jadi az-zirat, perkataan az-zirat, as-sirat, dia akan baca dengan ishmam sad dengan zai. Az-zirat. Dan perkataan yang ketiga, sirat. Sirat, khalaf sahaja yang baca dengan ishmam. Khalaf sahaja yang ishmamkan sad dengan zai.
Khallat dia akan baca dengan sad. Khallat dia akan baca dengan sad. Jadi khallaf dia akan baca zirat. Khallat dia baca sirat. Okay, seterusnya perkataan alaihim. Perkataan alaihim, hamzah akan baca dengan dhammah ha. Alaihum. Alaihum. Kenapa dia baca dengan dhammah? Sebab hamzah dia baca mengikut baris asal bagi ha. Asal ha tu baris dia dhammah. Tapi kita baca kasrah sebab sebelum dia ada ya. Jadi untuk ringankan sebutan, kita baca alaihim. Tapi hamzah dia ikut baris asal huruf ha. Alaihum. Jadi ini empat perkataan ni adalah bagi Imam Hamzah. Jadi boleh pelajar kena ingatlah. Okey, seterusnya babul mad wal qasr. Bab mad dan qasr. Okey, yang pertama mad munfassil, mad jaiz al-munfassil. Imam Hamzah dia akan baca dengan isba', iaitu 6 harakat. Contoh dia, wa ma unzila. Dia baca dengan 6 harakat. Wa ma unzila. Untuk mad munfassil. Seterusnya mad muttasil. Imam Hamzah membaca dengan 6 harakat juga, dengan isba'. 6 harakat juga. Contoh, ulaika. Ulaika. Sekiranya ada persoalan, pelajar boleh rujuk pada guru halaqah masing-masing. Dan begitu juga dengan latihan, nanti guru masing-masing akan beri pada pelajar-pelajar. Selepas ini kita akan sambung tajuk berkenaan dengan manhaj Imam Hamzah yang lain selepas ini insya-Allah. Setakat ini saja untuk hari ini. Semoga pelajar-pelajar diberi kefahaman untuk memahami, diberi kefahaman dan kemudahan untuk faham pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Nanti selepas ni kita akan sambung pula tajuk yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.